dibuat oleh semua masyarakat di dalam dunia ni yang dinamakan sebagai Google Site. So cara dia macam biasa, anda login ke dalam akaun masing-masing. Dah login dah? Pergi type Google Site. So apabila anda type Google Sites, maka dia akan minta anda login ke dalam akaun masing-masing. So anda akan login. So apabila anda login, dia akan keluar seperti yang saya tunjukkan ini, dan dia akan ada template lah. Dekat bawah ni ada pelbagai template untuk anda rangka. Tapi saya tak akan gunakan template-template ni, despite I'm going to use the blank canvas. So now I invite you to click the blank canvas on the top left of the display, and after that you are going to be position something like this lah. So you are going to position yourself dalam nak membuat promosi kesihatan di dalam kamu punya web link. Okay, so kita akan mula buat website sekarang. Hari tu kita dah buat dekat dalam iBest kan, betul tak? So now kita nak buat dekat dalam Google Site. Nanti kalau sempat sekejap lagi kita akan buat dekat tempat lain pula yang dinamakan sebagai award spaces, yang itu saya bincangkan. Kalau tak sempat, esok kita sambung. Baik. So pertamanya macam biasa bagi nama lah. Nama saya adalah Denggi. Denggi. Kau cinta denggi, kau mati. Contoh, kau cinta denggi. Ikut masing-masing punya penyakit lah. Kau cinta Aedes. Kau mati. Oh, ini kalau dengar kursus-kursus yang berkenaan, saya punya tajuk ni agak keterlaluan lah. Tapi sebab orang zaman sekarang dah tak faham bahasa kan. Jadi cinta Aedes, kau mati. Macam tu. Alright. So ini contoh promosi kesihatan. Kesihatan persekitaran. Okay, ini contohlah promosi kesihatan. So kat sini saya akan menunjukkan bagaimana kita nak membuat a simple website that are going to be used for our marketing purposes. So apa yang kita nak marketkan ya tuan-tuan dan puan sekalian? Apakah yang kita nak marketkan? Adakah kita nak menjual produk? Adakah kita nak menjual barang? Okey, kita ada dua objektif utama. Saya dah bagi tahu tuan-tuan dan puan hari tu. Pertama, kita nak menambahkan cakna ataupun pengetahuan dan kefahaman mengenai penyakit. Dan yang kedua adalah kita nak mengubah dia punya apa dia? Tingkah laku. Tingkah laku yang berisiko kepada tingkah laku yang tidak berisiko. Tingkah laku yang membiarkan persekitaran menjadi persekitaran berisiko kepada tingkah laku menjaga persekitaran agar tidak berisiko. Baik. So saya akan memberi nama lah kepada saya punya page. So saya namakanlah saya punya page. Denggi is saya guna bahasa Melayu lah senang. Penyakit demam denggi. Ni agak bosan lah sebab dia akan guna ayat-ayat yang sebab nanti nak terbit dekat YouTube kan. So tak boleh buat benda-benda mencarut kan. Kalau ikutkan saya punya hati nak buat ayat-ayat pelik demam denggi, penyakit demam denggi, tak payahlah demam denggi. Okey, ini contoh yang pertama, dah bagi nama dah. Okey, dekat atas ini dipanggil header. Apa dia? Header. Bawah daripada website dipanggil footer. Nampak tak? Bila anda pergi ke bawah, cursor yang gerak-gerak ni namanya cursor, tahu kan? Okey, bila anda pergi ke bawah, cursor dia akan tunjuk add footer, betul tak? Okey, klik add footer tu, so anda boleh letakkan informasi tambahan lah. Contohnya created by in bracket Dr. Sai. Contoh. Jarang aku poyo letak doktor-doktor ni. Letak Sai je. Macam tu. Okey dah. Okey, ini contoh apabila saya telah buat satu link lah. Dan dekat sini contohnya saya akan letak saya punya link. Link. Link saya adalah seperti berikut. https://lintr.ee/ismailsa. Ini contoh sahaja. So anda boleh letaklah apa-apa yang anda suka. Kalau anda nak letak gambar boleh tak? Boleh. Anda boleh letak gambar ya. Dekat sini anda boleh letakkan gambar. Dan juga anda boleh ubahlah section color. You are going to use the section color number 2, style something like this. Okay, siap Itu saya punya apa dia? Footer. Atas ni namanya apa? Header. Bagus ya. Alright. Dekat header ni, tuan-tuan dan puan sekalian, anda boleh tukar juga header type ni. Nak bentuk dalam large banner. Nak jadikan title only. Or you are going to use the cover. Cover ni maksudnya dia jadi macam a very large front page lah. So I'm going to use a banner as an example. Kemudian saya akan gunakan gambar di sebelah kanan ni. Dia ada dipanggil menu 3 perkara. Menu 3 perkara ni, bintang, petak dan bulat. Ini akan membantu anda untuk mengubah dia punya tema. Okay, tema kita sekarang ni adalah simple. Kita boleh tukar kepada diplomat. Kita boleh tukar kepada Aristotle, kepada vision dan lain-lain. So I'm going to use the simpler one. And then kita boleh letakkan gambar juga pada kita punya header iaitu anda ada menu image kat sini, anda boleh tekan butang upload. So dia akan upload daripada mana? Daripada sistem tuan-tuan dan puan-puan lah. Ataupun anda boleh juga dapatkan dengan menggunakan select, di mana dia akan ambil daripada gallery
URL, search your album ataupun Google Drive. Kalau dalam Google Drive kamu ada gambar, maka saya boleh masukkan. Contoh dalam data AppSheet ni tadi, kita ada gambar kan? Gambar saya tak silap dalam AppSheet adalah yang berkaitan dengan gambar Aiman dengan siapa ni tadi? Aiman dengan Iman, contoh. Ni, so saya boleh letak gambar beliau sebagai saya punya, apa nama ni? Background. Contoh, nampak tak? So saya boleh ubah sesuai lah. Saya boleh anchor image ni kepada arah yang lebih bersesuaian lah. Okey, apa kelemahan dia kalau kamu tengok kat sini? Siapa tahu? Dia tak dapat buat ikut apa yang kita nak. Ya? Dia akan banyak buat ikut apa yang dia suka. Maksudnya, apa yang komputer ni suka lah kan. Kita tak boleh nak drag sana sini. Itulah kelebihan dan juga kekurangan Google Sites ni. Sebab dia dah ada skrip yang ketat. Maknanya kita tak boleh nak ubah dia punya menu sangat. Tapi kita boleh make such a creative website lah using this one. Baik, saya tersalah ya. Sebenarnya saya tak nak anda buat mengenai penyakit pada website ini. So minta anda tukarlah kepada kenali saya. Kenali saya. Tukar Yang ini adalah untuk menceritakan tentang diri kamu. So saya pun tulislah saya punya nama ya. Ismail SA, PhD. Menganjing kan? Macam tu. So saya nak cerita pasal diri saya. Sama lah macam you all. You all pun buat pasal profil kamu. So Google Sites hanya dibenarkan untuk anda buat profil kamu ya. Jelas ya? Untuk akan datang ni, sama juga anda tak boleh buat untuk anda punya yang lain-lain. Anda buat hanya untuk anda punya personality saja. Anda jangan buat untuk anda punya health promotion package lah. Health promotion package saya galakkan anda guna yang WordPress. Yang mana saya akan bincangkan kemudian. Baik, selesai. Maka next one. Ni gambar ni nampak macam tak mencapap. Kita ambil gambar mencapap sikit. Macam, okey tak? Kita cari gambar mencapap sikit Macam mana gambar mencapap ni nak cari? Okey, kita tunggu sekejap. Kat image ni saya akan upload. Saya akan upload satu gambar mencapap. Sekejap. Gambar mencapap ni dia tak boleh tunjuk-tunjuk sangat ni. Kena yang bawah-bawah sikit. Ni gambar ni. Okay. So, kita letak upload. Okay. So, I'm going to upload this one. Okay. Kita ambil gambar mencapap sikit. Macam tu kan. Mencapap sikit. Okay. Tak nampak macam tu. Ini nampak tekak pula. Macam tu lah. Baik, dah siap. Saya dah letak gambar Baik. Kenali saya. My blog. Okay. Dah siap, maka anda akan nampak kat bawah ni kita ada yang dipanggil sebagai menu. Kat sini kita ada menu. Di mana menu ni kita boleh tambah dengan menekan butang insert dan juga pages. Pages kita pergi sekejap lagi. Kita pergi insert dulu. Okay. Pergi dekat insert. Sebelah kanan ni ada menu yang namanya insert. Ada nampak tak? Okay. Anda boleh juga tekan view. Anda boleh tekan butang preview untuk anda preview lah gambar yang bakal muncul di dalam handphone, di dalam mobile dan juga di dalam komputer. Okay, ini contoh dia reaktif. Reaktif maksudnya anda ubah je, dia akan ikutlah seperti mana yang anda lakukan. Okay, so saya akan pergi sebelah bawah ni, kita ada dipanggil sebagai content block. Nampak tak? Okay, content block ni saya akan ambil yang bahagian bawah yang ada 3 ni. Dekat sini saya akan cerita akademik. Contohlah, saya nak cerita pasal akademik saya. Okay, yang kedua ni saya nak cerita pasal apa? Yang ni saya nak cerita pasal hobi. Okey. Yang seterusnya saya nak cerita pasal apa? Family. Family macam poyo sangat. Apa nak cerita? Pasal work lah. Work. Contoh So, click here. Click here to learn more. Contoh. So, kalau tuan-tuan dan puan tengok apa yang saya cuba buat ni adalah saya cuba membuat 3 perkara dalam satu menu untuk menggalakkan orang pergi ke website saya. So, saya tak tahu orang akan pergi ke mana tau. So, saya akan macam bagi, kata orang ni, bagi offer lah. Okay, mana yang awak suka nak tengok. So, nanti awak akan klik lah mana-mana yang awak suka. Dari situ nanti saya boleh meneliti manakah page yang orang sukai untuk saya punya page ni. Baik? Okay, jelas ya? Okay, akademik ni saya boleh pilih juga gambar. Saya akan tunjukkan sekarang. Saya akan gunakan konsep select image. So, I'm going to select the image from the Google image lah. Kat sini saya akan cari. Saya tulis kat sini apa? PhD. Ataupun saya tulis apa akademik. Ambil gambar lah. Ambil gambar akademik. Apa-apa gambar akademik saya tampal kat situ lah. So, ini akan gunakan gambar-gambar dalam Google search lah ya. Pastikan gambar-gambar ini gambar-gambar yang percuma lah. Saya tunjuk for the purpose of training. Hopefully mana-mana yang punya gambar ni jangan terasa hati lah ya. Halalkan je lah. Sebab nak ajar budak-budak ni. Okay, next adalah apa tadi? Yang kedua apa? Hobi hobi saya tak lain tak bukan. Siapa tahu? Hobi saya adalah Mobile Legend, tak berapa sangat lah. Saya suka Arduino.
Okay, saya suka electronics, embedded technology, so I'm going to put this one as my hobby. Awak memang tak ada hobi yang tu kan? Saya tahu. Hobi awak memancing dan sebagainya lah. Okay, select image. So work saya sebagai educator ataupun akademik akademia. Okay, so saya akan carilah gambar akademia. So ini contoh saya pakai Google punya image saya tak pakai image saya. Kalau anda ada image dia, ni lain macam ni kalau letak gambar ni. Okay, saya letak gambar ni lah. Saya letak gambar ni. Nampak futuristic sikit. Baik. This is the example macam mana saya buat saya punya layout. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada So, dia sama macam produk Google yang lain. All changes save in Drive. Maksudnya, dia automatically dalam 5 to 15 seconds, they are going to save for you the data or any associated informations that you update lah. According to this one. Baik, the next one, kalau anda tengok, kita ada satu perkataan namanya image carousel. Apa dia? Image carousel. So, saya ambil image carousel ni, kalau anda tengok, saya klik So, image carousel ni akan menghendaki saya memasukkan image kan. Dan sebelum saya lakukan demikian, adalah bagusnya untuk saya masukkan apa yang dipanggil sebagai divider. Okay, saya letak divider. Nampak divider ni? Nampak Okay, kemudian saya boleh letakkan apa yang dipanggil sebagai button. Ini contoh button lah. Button yang pertama apa dia? Button yang pertama, contact us contact me. Macam mana nak contact saya? So, anda boleh gunakan link lah. Kalau tak ada link pun tak apa, masukkan je apa-apa link dulu. Nanti kemudian baru update. Ini contoh saya tak masukkan apa-apa link yang spesifik. But I'm going to do it after this lah. So, I'm just going to redirect everything to the iBest. Just for the sake of example. Okay, kalau anda pemalas yang tegar, anda boleh duplicate je lah kan. Memang student digalakkan untuk jadi malas lah dalam bab ni. Sebab kita kena gunakan komputer. Sebab siapa suruh dia jadi komputer kan. Okay, ni dah siap. So, saya boleh positionkan dah dekat 3 tempat utama. Ikut masing-masing punya creativity. Okay, nampak? Dia sangat straightforward. So, pertama contact me. Yang kedua apa dia? Yang kedua contohnya adalah my research. Example only. My research. Okay, and the next one adalah my consultation. Contohlah. Okay, dah siap ini contoh. Alright. Tadi saya dah bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak masukkan apa yang dipanggil sebagai image carousel. Dekat image carousel ni saya akan masukkan at least 2 ataupun 3 image 2 ataupun 3 image. So saya masukkan image yang poyo lah. Apa image yang poyo My instinct. Ada tak? Okay, ni contoh saya masukkan image yang poyo. Kan? Kalau tak masuk yang poyo ni nanti orang kata kita tak poyo kan. Jadi kita jadi poyo rangers hari ni. Kita masukkan. Okay, insert. So bila saya insert, maka image carousel ni dia akan ada. Okay, dekat dalam kita punya menu lah. Nampak tak? Dia akan ada Interestingly speaking, kalau kita ambil menu image carousel ni, tengok saya masukkan dekat dalam saya punya header. So apa jadi? Dia akan jadi header lah yang akan beroperasi untuk ditukar dan sebagainya. So saya boleh edit sebenarnya menu image carousel ni. Carousel must have at least 2 image. Dekat atas ni kita ada setting. So kita boleh tekan butang yang dipanggil auto start. Auto start. Transition speed is fast. Example lah. So dia akan macam tukar. Flip. Faham tak ini image carousel. Contoh lah. Kalau siapa yang nak gunakan image carousel. Okay. Faham tak ni? So boleh buatlah ikut mana kehendak tuan-tuan dan perempuan semua. Saya letakkan macam ni. Tutup muka aku ni supaya tak nampak macam gangster sikit. Macam tu. So anda boleh tekan preview untuk melihat Mamat ni. Ni Mamat ni lah. Mamat ni. Kenal Mamat ni? Dia ni macam rasa nak cepuk je kan muka dia kan. Poyo sangat dia ni. Ni contoh. Kita letak image carousel. Kalau anda tak nak letak dekat header pun tak apa. Anda boleh letak dekat sebelah tempat yang lain lah. Contohnya anda nak letak dekat bawah menu. Anda boleh letak. Dia drag and drop. Kelebihan menggunakan Google ni. Anda boleh buat operasi drag dan drop. Okay. Image carousel. Okay, contoh ni saya letak sebelah atas lah. Saya letak sebelah atas. Oh, hilang dah terus nama. Tak apalah. Hilang lah. Lantak kau lah. Ni nama ni angkat balik ni atas. Kalau anda rasa tersilap, anda boleh tekan butang undo. Anda boleh tekan butang undo. Baik, yang ini saya rasa saya delete lah. Saya tak nak letak carousel kat sini lah. Macam poyo sangat pula. Tak nampak muka. Okay, saya letak sebelah mana? Saya letak bawah ni lah. Okay, saya letak bawah ni. Okay, setakat ni jelas? Dan saya positionkan center. Saya positionkan. Baik, setelah selesai, maka saya akan share kepada anda semua tentang bagaimana nak buat apa yang dipanggil sebagai bahan-bahan lain lah. Contoh,
seperti kita nak letakkan map. Anda boleh masukkan map, anda boleh masukkan YouTube. Ini contoh YouTube. So saya boleh tekan butang kaji data online. Dan saya masukkanlah video yang pasal kaji data online. So I'm going to insert this example. Ini contoh. Saya boleh masukkan video. Okey, kemudian apa lagi? Video ni pun kalau tak suka boleh letak belah bawah. Macam biasa, kalau anda nak separate kan, anda boleh gunakan apa tadi? Divider. Okey, kemudian saya boleh letakkan apa lagi? Saya letakkan Google Sheet. Ingat lagi Google Sheet tadi kita letak apa? Google Sheet kita ada environmental diagnosis kan, betul? So saya boleh masukkan environmental diagnosis punya data. Okay, this is example only. Kemudian kalau anda ingat, saya ada juga Google Form, betul tak? Okay, yang ni saya letak sebelah sini lah. Yang bawah ni baru saya letak Google Form. So I'm going to insert the Google Form. So anda boleh buatlah apa yang saya buat ni. Ikut suka kamu lah. So saya masukkan borang soal sidik ni ke dalam saya punya page. So dalam satu page dia akan comprises of a lot of information. Namun ini bukan cara yang terbaik lah. Tapi dia adalah salah satu cara untuk memudahkan anda membantu mengolek data ataupun berinteraksi dengan orang-orang yang bakal menjadi kamu punya responden ataupun ahli yang ingin kamu ubah mereka punya tingkah laku dan pengetahuan. Okey, setakat ni jelas? Okey, cuba buat. Dah ada masalah bagi tahu. Namun saya bagi tahu sekarang, kalau kamu pergi kepada Google Drive kamu yang asal, dah pergi dah Google Drive? Dalam tu ada satu folder, betul tak? Dalam folder ni ada satu benda namanya borang soal selidik, betul? Borang soal selidik, contoh borang soal selidik saya ni, saya dah ada 50 lebih responses ni, betul tak? Tapi responses ini tidak ada lagi di dalam format Google Sheet. So saya boleh request sebagai Google Sheet. Cara dia, tuan-tuan dan puan, klik kepada question, sebelah question tu ada responses. Anda ada 3 dot di sebelah kanan atas, anda boleh klik dan kita ambil select destination for responses. Selepas itu kamu boleh tekan butang create. Ya, saya ulang lagi sekali. Apabila anda ada borang soal selidik seperti yang saya tunjuk, maka the next one kita nak keluarkan responses ini. Responses ini maknanya apa? Nak keluarkan data-data yang telah kita collect tadi kan. So anda pergi sebelah kanan, kita ada satu butang namanya select response destination. Okay, kamu klik dan kamu tekan butang create. Apa dia? Create. Ya. Bila saya tekan butang create ni, automatically dia akan ada satu lagi borang yang namanya borang soal selidik dalam kurungan responses. Ini adalah satu data yang telah ditabulasikan berdasarkan data yang telah kamu collect tadi. Ya. Ini contoh. Ada satu makhluk ajaib ciptaan Allah Ta'ala ni telah mengatakan tidak. Ada satu orang lah. Saya tak tahu kat mana. Tapi ada satu orang. Ni DK5 menganjing baik. Alamat rumah dia DK5. Dia duduk sini. Dia pergi tandas tu. Dia punya tandas dan lain-lain. Contoh. Pendapatan RM5 ini sepatutnya dapat zakat. Perempuan pula tu. Sian ni. Contoh. Ni contoh. Baik. Tak apa. Ini adalah satu contoh yang baik. Untuk tuan-tuan dan puan jelas bahawa semua data dan borang yang kita ada, kita boleh sharekan dalam kita punya Google Sites. Okey, setakat ni nampak macam senang kan pakai Google Sites ni kan? Kenapa tak pakai Google Sites, Cik Aizat? Jawapan dia tadi saya dah bagi tahu. Ini adalah sebagai latihan mudah sahaja. Jadi saya takkan bagi awak yang mudah-mudah kan? Sebab nanti mudah sangat. Kesian kat awak. Awak kena belajar yang jenis tak mudah-mudah. Betul? Okey, so kalau anda lihat di sini, saya akan tunjukkan satu contoh yang agak teknikal. Kalau kamu berani untuk follow, kamu follow lah. Tapi kalau kamu tak berani untuk follow, kamu tengok je lah ya. Okey, setakat ni jelas ya. Penggunaan benda ni. Kalau awak rasa nak tahu apa benda satu ni, anda tekanlah. Contoh nak tekan calendar, maps, docs, slides dan sebagainya. Kalau kamu perasan dalam iBest, saya gunakan Google Slides. Betul tak? Saya tak pakai PowerPoint. Betul? Kenapa saya gunakan Google Slides, tuan-tuan dan puan? Boleh download satu. Yang kedua, yang paling penting, saya boleh ubah slides tu ketika saya buang air pun dekat dalam toilet. Betul tak? Saya boleh tukar notes ke, saya boleh tambah dan sebagainya. Kalau anda pakai PowerPoint, anda tak boleh nak ubah dan edit ya. Tapi itu adalah salah satu contoh lah kenapa kadang-kadang benda ni kita perlu gunakan yang berkenaan. Baik, saya tunjukkan yang sekarang ni divider lagi. Saya nak cuba letakkan map. Tapi map ni saya tak nak letak dekat page yang belah hadapan. Saya nak gunakan leveraging of the pages over here. So anda boleh klik satu lagi menu di sebelah kanan atas. Setakat ni yang ini semua dah siap Page lah page. Tahu pun korang page. Aku cakap pajai pun korang tahu tu adalah page. Baik. Tuan-tuan dan puan boleh pergi ke sebelah kanan. Di sebelah perkataan insert ni kita ada yang dipanggil sebagai page. Okey, anda klik page itu, maka akan ada gambar rumah iaitu home. Apa dia? Home. Kat bawah ni ada satu gambar tambah kan. Dia akan tulis kat situ new menu section, full embedded dan juga new link dan juga new page. Baik, saya akan cuba ceritakan supaya anda faham apa yang dimaksudkan dengan perkara demikian. Pertama,
Kalau anda lihat, dia ada tulis perkataan new menu section. Betul tak? New menu section ni maksudnya menu yang seterusnya. So, saya tekan butang menu yang seterusnya lah. Menu yang seterusnya, saya akan tulis apa dia? Academic. Faham tak? Jadi, siapa yang klik academic punya gambar ni, dia akan masuk ke dalam menu yang berikutnya. Okey, ini contoh lah. Tapi kalau boleh, saya buang lah. Saya buang. Saya tekan dia sebagai new page lah. Yalah, new page. Okey. Saya klik Allahumma salli ala Muhammad. Lagi sekali saya tunjuk. Sorry. Saya tunjuk lagi sekali. Dekat home ni, bawah ni ada tambah. Saya akan tekan tambah. Saya akan tekan tambah terus lah. Tambah terus tu akan menjadikan new page. Yang tadi tu section. Section adalah sub kepada page. Jadi tak nak pening, kita buat page je. Saya akan tulis kat sini academic. Dan saya tekan butang done. Okay. So kalau kamu tekan butang academic ini akan membolehkan saya pergi ke page yang berikutnya. Faham kan? Konsep dia. Dia panggil hyperlink lah. So kat sini saya boleh tekan butang kotak ni. Dan saya boleh highlight gambar ni contoh dan saya klik kepada butang insert link. Insert link ni saya akan pergi ke academic dan saya tekan apply. Okey. So siapa yang klik gambar academic ni dia akan pergi ke page academic. Faham tak? Faham ya? Jadi oleh kerana page academic ni akan menceritakan tentang saya punya contohlah saya punya CV. Jadi saya tak nak pening kepala, saya masukkan semua maklumat-maklumat diri saya, CV saya ke dalam Google Drive. So, saya masukkan sekarang sebagai contoh. Ini bukan nak tunjukkan yang poyo, tapi ini nak tunjukkan contoh lah. Senang untuk awak cuba follow lah mana yang awak larat nak follow. So, saya masukkan academic CV saya. Contoh, saya masukkan academic CV. Kemudian daripada academic CV inilah saya akan import dia. Nanti anda boleh nampak lah kenapa saya pakai ianya dalam format Google Docs. Google Docs. Okay, ini contoh. Saya dah masukkan satu file. File ni akan menceritakan tentang biodata saya lah. So, saya buka. Dia akan buka sebagai Google Docs. Okay, ini contoh. Anda ada satu file. File tu dalam bentuk Microsoft Word kan? So, Microsoft Word tu, kalau anda masuk je dekat dalam Google Drive, dia akan dibuka menggunakan Google apa? Google Docs. Tapi dia ada perkataan DOCX ni, Docs. Dia tak jadi lagi Google apa? Google DOC. So, oleh itu saya boleh ubah dia. Cara nak ubah, saya pergi kepada file dan saya tekan butang Save as Google Docs. Faham ya? Bila saya lakukan demikian, maka yang ini saya boleh tutup dan dia telah menghasilkan satu dokumen Google Docs yang saya boleh sharekan Google Docs ini ke dalam saya punya, apa dia? Saya punya website tadilah. Ini contoh. So, apabila saya edit, contoh, saya punya bini seorang, saya tambah lagi seorang bini, contoh. So, saya boleh edit tak? Boleh. Macam tu. So, kita boleh tekan butang file dan kita boleh pergi kepada share dan tekan butang publish web. Kita boleh tekan publish web dan saya boleh tekan butang embedded. Embedded dan saya tekan butang publish lah. So, dia akan tanya, adakah anda nak publish? Ya, saya nak publish. So, yang ini dipanggil HTML code pada iframe. Apa dia? HTML code. HTML code ni, kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, kenapa saya nak tunjuk sangat-sangat benda ni? Sebab dia adalah salah satu juga perkara yang ada di dalam perkataan page ni tadi. Kalau kamu pergi, dia ada tulis perkataan apa tadi? Embed ni tadi. Full page embed. Nampak tak? Full page embed ni membenarkan saya untuk menulis sebagai contoh berikutlah CV. Saya boleh tekan butang CV ni. Saya boleh tekan butang add embed. Embed the code. So, saya boleh embed the whole code inside that one. So, my CV are going to be generated inside that particular things lah. Macam ni. Okay. Dan saya boleh buat besar dan kecil. Kita boleh adjust lah. Ini cara yang paling mudah lah. Cara yang agak teknikal. Tapi cara yang paling mudah kalau anda perasan, kita boleh masukkan apa? Link sahaja. Kita boleh masukkan link sahaja. So, macam mana nak buang ni? Dah macam mana nak buang ni? Aku dah lupa dah. Oh, okay. Kat sini kita ada buang. So, kita boleh add embed daripada URL. So, saya nak ambil mudah. Saya ambil yang URL lah. So, I'm going to use the URL, which is by this link. So, I'm going to copy this one and then insert it accordingly inside my blog over here by URL. So, by URL ni dia akan membuat mengikut kesesuaian Google. So, dia automatic sendiri lah buat. Faham tak? Nampak tu? Dia akan buat sendiri. Okey, dah siap. Maka saya ada page yang berikut lah. Pertama, saya ada academic. Kedua, saya ada CV. Dan yang seterusnya saya boleh tambah lah according to what I prefer. Okey, so CV ni contoh saya nak letak dia sebagai sub page. So, saya ambil CV ni, saya letak dekat bawah academic. Nampak tak? So, academic ni adalah sebenarnya dia punya main, CV ni adalah dia punya sub. Okey, jelas ya? Okey, cuba buat dulu sebab lagi banyak saya cakap ke sini. Saya pergi balik semula. Ini contohnya
Anda klik kepada gambar, anda pergi kepada gambar yang dituliskan insert link ni dan anda masukkan page yang berkenaan, which is in this case page academic, dan apply. Kemudian pada perkataan di bawah ni sebagai contoh, saya highlight dan tekan butang insert link juga, tapi saya akan mengelingkan dia bukan pada academic tapi pada CV. Dan saya boleh tekan butang page. Okey, setelah selesai dia akan ada buat garisan. Okey, jelas ya? Now, pergi kepada academic ni tadi balik, anda buatlah insertion. Saya insert butang sebesar-besar alam. Sila download CV saya. Link dia adalah dekat CV So saya letakkan dekat sini. Nampak? Besar ni. Saya letak macam tu. Mencapap. Apa dia? Mencapap. Kan? Saya letak dia sebagai style yang berikutlah. Sekejap, boleh adjust tak perkataan? Okay, tak boleh. Button dia buat macam tu. Alright. So siapa yang klik ni dia akan pergi ke mana? Siapa tahu dia akan pergi ke mana ni kalau klik sini? Ya Allah, pandainya. Betul lah tu. Dia akan pergi ke CV. Baik. Saya boleh tekan butang CV ni dan saya boleh tekan butang hide from navigation. Apa dah? Hide from navigation. Maknanya apa? Saya boleh tahu siapa yang klik ataupun tidak nak tengok saya ni siapa. Kalau tak, dia setakat nak tengok saya ni superficial je. Maknanya kita boleh tahu ada tak orang nak tengok kita punya page. Walaupun orang tu tak tahu yang kita sedang tahu dia tengok. Faham tak faham ni? Sebab ada certain keadaan kita buat 3 poster sebagai contoh. Macam mana awak nak tahu poster ni orang klik? Maka awak hidekan dia. Bila awak hide maknanya dia pergi tengok pun orang tu tak perasan yang awak sedang tahu page itulah yang paling banyak orang tengok. Jelas Itu contoh macam mana kita nak buat. Cara dia macam mana? Anda boleh klik kepada 3 butang di sebelah kanan dan tekan butang hide. Anda boleh juga tekan butang show lah. Bila show dia ada. Bila saya hide maknanya dia tidak ada. Dia tidak ada, adakah maknanya orang tak pergi? Kita tak tahu. Sebab apa? Hanya kita tahu apabila orang itu mengelik link ini. Betul tak? So, bila dia klik link ni, maksudnya kita tahu dia akan akses kepada CV kita. Setakat ni jelas? Jelas, ya. Baik, saya nak tambah lagi satu perkara mencapap dekat sini, iaitu gambar. Saya nak letak gambar lah, supaya awak nampak saya ni poyo sikit. Betul? Saya nak letak apa? Gambar mana gambar? Gambar tak ada pun. Gambar apa gambar? Picture. Ada picture ke? Insert. Ada ni, image. Dia image. Saya tekan butang upload dan saya boleh uploadkan gambar saya. Ni gambar saya. Saya masukkan contoh. Ni gambar ni saya masukkan kat sini. Okey, dah sudah. Dah sudah belum? Kalau nak masukkan perkataan macam mana? Masukkan text box. Tulis nama kat sini. Contoh Syazwan Aizat Ismail, koma. Ni contoh. Cara anda nak meletakkan detail. Okey? Jelas? Jelas tak jelas? Okey, dah siap. Dia dah save belum? Dia dah save ke belum? Macam mana awak tahu dia belum? Dia dah di-save Dia dah save. All changes save in drive. Dia dah save dah, siap-siap. Baik. Seterusnya, saya persilakan anda untuk buat 2 lagi page. Page dia apa dia? Siapa tahu page apa lagi ada? Ya Allah, pandainya. Betul. Hobi dan juga work. Okey, silakan. Kita buat sama-sama ya. Boleh. Awak buat, saya pun buat. Dipersilakan. Macam mana nak buat ni? Macam mana baik? Macam mana tu? Macam tu baik. Macam tu. Okey ke ni? Macam mana ni? Dia tak bawa lah. Lagi lagi. Kau buat macam mana tu? Aku punya tak jadi lah. Macam mana ni? Buatlah. Macam mana dia buat tu? Alamak. Boleh ni. Macam mana? Okey, dah belum? On the way saya letakkan gambar lah. Saya nak letakkan banyak gambar kat sini. Okey. Okey, kemudian saya boleh letakkan
Okay, ni contoh saya punya hobi. Kemudian saya letak work lah. Work. So, dekat work ni saya akan insert something to do with this one lah. Okay. So, just nak bagi awak idea. So, saya tak ada apa-apa kan dalam ni kan. So, saya boleh masukkan saya punya Google Slides. Ya. Google Slides yang saya ajarkan kamu kelas lah. Skin. Okay. Nak nampak lebih complicated sikit, saya letakkan works ni dalam bentuk bukan slide sahaja, tetapi dalam bentuk map. Saya letakkan map lah. Baik, yang ni saya simpan dulu. Nanti kejap lagi saya cerita.